النسيان نحن زينة لهما، والآن نحن فرح لهما، والمستقبل نحن آمل لهما، وكن فرحا لهما لمن وعى. قبل انتهاء خطبتي أستعفيكم من جميع أخطائي في كلامي. كفيت بهذا القدر، شكرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جنود، كيف عندكم بعد رؤية الجنبة من أخونا أبي فايزي؟ كذا؟ نعم. والآن nanti dapat nisbahnya bahwa kalimatul wali amri min as-sayyid kabaru zaman Yusuf wa kadzalika al-Tuban wa min akhuna Muhammad Kamil Anif bin Nur Iskandar. Ma'al musyahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majelis yang dikasihi dan dihormati Al-Fadhil Ustaz Masrur, anggota pada wakaf Pondok Modern Gontor, sahabat saya, tuan pegawai pelajaran Jabatan Pelajaran Selangor, rakan-rakan barisan ibu bapa kepada anak-anak yang sedang belajar di Pondok Gontor, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Pertamanya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk kita sama-sama meraihkan majlis silaturahim yang dianjurkan oleh Pondok Modern Gontor, dan saya mewakili ibu bapa pada pagi ini. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pondok Modern Gontor kerana telah mengadakan majlis untuk kali yang kedua. Kalau tak ingat saya, tak salah ingatan saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diminta untuk bercakap bagi pihak ibu bapa. Saya tak sempat hantar ke Facebook saya nak tanya apa yang patut saya cakapkan. Jadi saya ambil apa yang saya ingat dan apa yang saya tahu saja. Tuan-tuan boleh tambah lagi poin-poin itu, insya-Allah selepas ini. Dan add saya sebagai friend. Jadi saya boleh like. Ini zaman moden, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bercakap tentang Gontor, kita teringat kepada beberapa aspek yang sangat penting yang mungkin tidak ada kepada kita di Malaysia. Yang pertama ialah keikhlasan. Kita bekerja semua kerana wang dan kerana duit. Orang kampung saya sebut kita bekerja semua kerana piti, kerana duit. Tetapi di Gontor itu tidak dikira sebahagian daripada ganjaran yang dipikirkan, yang dimimpikan, yang diminta oleh penganjur yang utama, pengasas yang utama daripada Pondok Gontor. Keikhlasan inilah tuan-tuan dan puan sekalian yang mengajak tuan-tuan dan juga mengajak saya
untuk menghantar anak masing-masing jauh di seberang laut, overseas kita panggil. Ada anak sulung yang masalah ni mak masing-masing kan, macam mana nak hantar anak juga anak sulung yang kecil lagi, masih pakai pampers lagi ya, sebahagian daripadanya. Dan juga yang menghantar anak bongsu ya. Saya ada anak 8, tak ramai daripada isteri yang pertama ya. Isteri saya semua, sebab isteri yang kedua ada dengan mak dia lagi, tak tahu dia akan. Dan anak kami adalah anak yang bongsu. Jadi kami, ya, saya dan keluarga merasa sangat terbuku di hati kerana kenapa Allah SWT tidak mengurniakan anak lagi sehingga kami boleh hantar lagi di Gontor. Saya mengharapkan perasaan ini tidak ada kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana yang hadir dalam majlis ini pada pagi ini semuanya masih muda. Nak banding dengan saya yang telah tua, 10 tahun lagi nak pension ya. Nak pensiun. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan setelah mendengar, setelah memperhatikan, setelah melihat, jangan sekali-kali putus asa dan putus asa untuk menghantar anak masing-masing terus ke Gontor. Walaupun di sana di Indonesia banyak lagi sekolah, banyak lagi pondok, banyak lagi pesantren, banyak lagi berbagai bentuk sistem pendidikan yang baik, yang bagus, dan di Gontor banyak kelemahan dan kekurangan. Di antaranya ialah gatal. Mana ada anak yang dihantar balik sebelum tanpa ada gatal, maknanya dia ada masalah tu ya. Kalau dia makan tempe, dia makan kerupuk, dia makan ikan jaket, yang kita di asrama penuh dulu memang boikot langsung, boikot terus. Tetapi di sana itulah makanannya. Dan setakat ini tak ada lagi saya dengar anak-anak di Gontor yang mati kerana makan nasi 3 kali sehari. Tak ada ya. Yang mati kerana sakit lain ada. Ya, yang sakit kerana makan terlalu pedas itu ada. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya yang mempunyai sedikit pengalaman menghantar anak dan sedikit pengalaman membuat sedikit kajian tentang pondok Gontor. Walaupun saya sebut tadi memang banyak kelemahan dan kekurangan, tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang sempurna. Ya, kalau kita ingat kepada kata-kata itu, maka yakin dan percayalah tuan-tuan dan puan sekalian, Gontor akan dapat membantu anak kita. Yang pertamanya saya sebut tadi keikhlasan. Yang keduanya ialah kesabaran. Anak pensyarah, anak profesor, anak jutawan apabila dihantar sana tidak ada beza. Ya, semuanya sama. Anak rumah orang ada banglo, anak rumah kami yang atap rumah, rumah orang miskin, semuanya apabila diletakkan di Gontor mesti mengikuti satu sistem pendidikan dan disiplin yang sama. Yang ini saya rasa tidak boleh kita dapat di mana-mana sekolah di Malaysia. Di RMC, ya, ada bukit bekas pelajar RMC di sini. Mereka diajar supaya berdisiplin, itu saja. Tapi pakai seluar pendek, tidak maaf saya sebut ya. Karena kawan saya pun ada di sana. Di tempat-tempat lain, mereka diajar dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Tetapi mereka tidak tahu dengan kita. Ya. Mereka tidak akan berani untuk bersantai di depan sini, ya, untuk berada di depan khalayak yang ramai, bercakap menggunakan bahasa yang dipahami dan dapat berinteraksi dengan khalayak dengan yakin dan juga penuh kemesraan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika sekiranya tuan-tuan masih belum lagi pergi ke Gontor kerana sebab-sebab itu, saya mencadangkan supaya tuan-tuan bukan setakat tengok dalam internet, ya, bukan setakat membuka Facebook, ya, pergi kepada blog sebagai contohnya pondokku ataupun mana-mana blog yang ada, ya. Tetapi saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih belum terlambat untuk pergi melihat sendiri, merasakan bagaimana kesusahan, bagaimana keikhlasan, bagaimana kekuatan dalam diri yang ada kepada guru-guru dan pelajar-pelajar Gontor, sehingga membolehkan mereka apabila mereka keluar nanti
mereka menjadi manusia. Ya, mereka tidak diajar untuk menjadi ustaz dan ustazah semata-mata. Mereka tidak diajar untuk terus-menerus belajar dan dididik dalam bidang keagamaan semata-mata. Tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan sebagai contohnya membaca beberapa buku pengalaman yang ditulis oleh alumni Gontor, ya, sebagai contohnya buku 5 Menara, ya. Jadi saya harap sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan, buku ini ada banyak untuk buku-buku di Malaysia. Tuan-tuan baca, fahami, dan barulah kita dapat melihat bagaimana perbezaan yang ditunjukkan di Gontor yang tidak ada perbandingan sama sekali jika kita nak bandingkan di Malaysia. Ya, saya tak nak bandingkan apa yang ada di Gontor dengan di tempat lain di Indonesia, kerana masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada keutamaan. Ada orang menghantar anak mereka ke pesantren di Indonesia untuk membolehkan mereka belajar dan menghafal Al-Quran. Ya, saya rasa sistem yang ada di Indonesia mungkin lebih baik sistem yang ada di sini sebagai contohnya. Ya, kerana apa? Di sini kita ada kolej-kolej tahfiz sains. Tetapi apa yang kita nak dapat daripada anak-anak kita bukan setakat ilmu pengetahuan, tetapi yang lebih penting dan lebih utama, yang pertamanya ialah disiplin. Yang keduanya ialah nak dibentuk keberanian. Ya, keberanian. Yang saya rasa tidak ada tempat yang kita pernah lalui. Sebahagian daripada tuan-tuan dan puan saya yakin juga pernah belajar sekolah agama. Saya pernah belajar di pondok, saya pernah belajar di sekolah asrama penuh. Tetapi apabila kita pergi dan melihat di sana, kita tidak dapat itu semua. Kerana apa? Kerana katanya budak-budak Malaysia ini sakit manja. Ya, terlalu dimanjakan oleh mak masing-masing. Kecil-kecil lagi nak iPad dan bagi iPad, nak iPod bagi iPod. Tapi I have to pay. I pay. Ya, semuanya mak dan ayah kita tak, semuanya dibayar oleh yang dikenakan oleh anak-anak kita. Kita yang dapat. Ya, nak laptop bagi laptop. Ya, nak laptop ya. Nak netbook dapat netbook. Apa yang tak dapat? Tetapi itu semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah merupakan sesuatu yang asing daripada anak-anak kita di Gontor. Ikatan satu langsung tak boleh telefon, tak masuk pun nak pesan. Jangan telefon, ya. Jangan ziarah, jangan pergi tengok. Kalau tak dia jadi kacau. Ya, kerana sistemnya itu. Sistemnya tidak boleh dikacau dan diganggu. Kalau diganggu dan dikacau, maka sistemnya rosak. Apabila sistemnya rosak, maka akan rosak banyak perkara yang ditekankan oleh sistem yang ada di Gontor. Dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, berdasarkan kepada pengalaman saya dan berdasarkan kepada pengamatan saya dapati kita ibu bapa yang ada di Malaysia ini bagi membantu anak-anak kita dan membantu rakan-rakan kita yang ingin mendapatkan maklumat tentang Gontor terutamanya. Ustaz Masrur ada sebut tadi, di Gontor tidak ada PIBG. Ya, PIBG. Memang PIBG secara resmi kalau kita minta untuk diadakan di Gontor, mungkin dia tidak benarkan. Dia kata dia tak mahu buat kacau sistem yang ada di Gontor. Tapi saya mencadangkan dalam majlis kita pada pagi ini, kita buat juga PIBG yang macam. Ya. Tetapi PIBG secara virtual. Maksudnya kita buat sama-sama rakan-rakan kita satu rakan Facebook, ya, yang akan mengumpulkan semua wali santri dia panggil ataupun ibu bapa dan kaum keluarga untuk membolehkan kita berbincang di peringkat maya apakah yang terbaik bagi anak-anak kita. Kerana saya juga dipahamkan bahawa di sana tidak ada sistem konflik yang agak teratur. Kita boleh gunakan sistem yang ada sekarang ini untuk memudahkan kita memberikan bantuan konseling kepada anak-anak kita jika sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah. Satu. Yang kedua, jika sekiranya mereka tidak tahu ke mana mereka nak pergi. Ya, dan boleh membantu, saya yakin dan saya percaya dengan hubungan kita yang baik dengan Jabatan Pendidikan Selangor dengan rakan-rakan kita yang berada di universiti, membuka ruang yang lebih luas kepada anak-anak Gontor
Ya, selepas mereka tamat daripada pengajian, ya, kerana trend yang ada di Malaysia terutamanya, anak-anak kita dah habis belajar, yang belajar agama, kita nak mereka terus untuk belajar agama. Tetapi sekarang ni dah ada satu istilah dipanggil pro-class, iaitu profesional, pada masa yang sama juga jadi kelas. Bagaimana jika sekiranya kita membuka ruang yang lebih luas kepada anak-anak kita, selain daripada mereka belajar di Madinah dan di Mekah dan sebagainya, mereka juga dapat diurus supaya belajar dalam bidang-bidang yang lain seperti engineering, perubatan, arsitektur dan sebagainya. Saya kita dapat membentuk suatu suasana yang luar biasa yang lebih baik kepada pemahaman masyarakat kita di Malaysia. Indonesia sudah berjalan dengan baik, saya yakin. Ya? Tetapi di Malaysia kita perlu membentuk suasana ini untuk meyakinkan masyarakat bahawa untuk menyelesaikan sebarang masalah yang ada di Malaysia, terutamanya isu berjalan sosial, tidak ada cara lain kecuali melalui pendidikan. Membentuk sekolah-sekolah sementara untuk ibu-ibu yang single parent tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Yang lebih penting dan lebih utama ialah kita mengadakan satu sistem prevention untuk membolehkan anak-anak kita akan maju setapak lagi dan seterusnya akan dapat meneruskan usaha-usaha yang baik ini dan dapat disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang akhirnya saya nak sebutkan, ya, saya dah menerima sambutan yang dibuat oleh Al-Fatih Ustaz Masrur tadi, betapa perlunya kita memikirkan bagaimana cara yang terbaik, masa yang paling baik, tempat yang paling baik untuk kita menumbuhkan gontor Malaysia, ya, menumbuhkan sekolah maksud saya. Apabila saya berbisik dengan Tuan Haji Asri, ya, kami berpendapat lebih kurangnya memang susah. Kerana apa? Kerana budaya di Malaysia ini adalah budaya bersenang lenang, budaya relax, budaya santai, budaya lepak, budaya rempik, ya, budaya big belly, loyak dan demai. Sedangkan budaya yang nak dibentuk di Indonesia itu sangat berbeza, bukan kata sangat berbeza, ya, sangat berbeza Pak. InsyaAllah kita diberikan peluang, kita akan duduk, kita akan berbincang, kita akan berfikir macam mana cara yang paling baik untuk membentuk suasana yang ada di Indonesia itu susah, jerih, apalagi payah, ya, dan segala tekanan dan kekangan. Saya yakin akhirnya dia akan dapat membentuk suasana yang baik, keadaan yang baik kepada anak-anak kita untuk meneruskan pengajian ala Gontor dan mengambil manfaat daripada sistem yang ada di Malaysia. Akhirnya dapat membentuk suasana dan keadaan yang lebih baik dan dapat meneruskan memberi bantuan kepada anak-anak kita meneruskan pengajian seperti yang ada di sana. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Ustia di atas jemputan dan di atas program yang disusun dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Dan saya juga mohon banyak maaf di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang saya memberikan kata-kata aluan dan ucapan ini. Dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, kita boleh sama-sama terus berinteraksi di antara satu sama lain, ya, friend dalam Facebook, sehingga akhirnya kita dapat membentuk keluarga Gontor yang lebih besar di Malaysia demi pembangunan, kemajuan dan penerusan kerja-kerja Islam, insya-Allah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable VIP guests, respectable parents, and my beloved friends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Before I start into my speech, let us thanks to Allah, who has given us mercy and blessing until we can attend this Ramadan event without any obstacles in these joyous times and days.
Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us and guided us from the darkness to the light, from the bad condition to the good character. Thirdly, I will not forget to thank the chairman who has given me time and place to deliver my speech today under the title, Our Love for Allah. Why do we love Allah? Do you know why? Because Allah loves us too. He made everything for us. He made animals and fruits for us to eat. He made water for us to drink when we are thirsty. Allah made eyes so we can see everything. Allah made ears so we can hear sounds and voices. Allah even made tongue and mouth so we can speak here. We can speak with our parents, our brothers, our sisters, our friends, and so on. So why do we love Allah? So why do we love Allah, which made us and given us mercy and blessing during our life in this world? We can do everything for our happiness and peace. So let's increase our love for Allah. How do we love God? Allah has said in Quran, Surah Al-Imran, verse 31, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. From this Quranic verse above, we know that the way to love Allah is to follow what is done and practiced by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is stated in Quran and Hadith. The effort is Allah will love us and forgive sins, our sins, subhanallah. My brothers and sisters, the love of Allah should be in the highest position, above all else, above loving our parents, above loving our friends, our brothers and sisters, and others. Everything we do in this world should be based on the love of Allah. By this, our deeds become worship. And actually, everything we do in this world should be with the intention of worship. Allah has said in Quran, Surah Al-Zariyat, verse 56, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Some people, there's a man who is working. Then it was time for prayer. He left his job for the sake of Allah to do prayer. This type of man who loved Allah more than everything. But unfortunately, this kind of man is hard to find nowadays. Majority of Muslims postpone their prayer for worldly affairs. Even some of them leave their prayers. Subhanallah. Maybe this is just from me. May we all increase our love for Allah by performing good deeds and additional sunnah acts of worship. If there's less from me, I ask for apologize. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
our friend, Kamil Hanif bin Nur Iskandar. And now, proceeding to our next speech, there will be giving from Ustaz Haji Kamaruddin from Jabatan Pelajaran Selangor. Time and place, we will begin. Bapa yang hadir pada hari ini. Saya tidak menyangka saya akan berucap di sini beberapa kali. Tapi ada jemputan dari Pihak Betul ini pada Jabatan Pelajaran Selangor melalui pengarah. Jadi pengarah tak dapat hadir dan pada masa ini kami sedang ada acara mereka kebangsaan di kebangsaan di SMPA Kuala Selangor. Dan acara itu kemarin di daerah Senin. Jadi tuan-tuan dan puan penghadirin yang dihormati sekalian, saya menyampaikan salam tuan pengarah kepada tuan-tuan dan puan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kerana tidak dapat hadir sama dengan beliau sebelum pada hari ini dan banyak acara yang Lepas saya inilah. kita harus buat kumpul sekarang. Tuan-tuan dan puan, Kumpul kat mana? kerana barangkali saya sering dikontor. Sekarang. Buat kita lepas ni. Saya dah dikontor ni kontak silat saya lebih kurang dah 6 kali. Cuma tidak belajar saya dikontor. Saya bawa orang untuk belajar bahasa Arab, tapi saya sendiri pun tidak boleh berbahasa Arab dengan baik. Itu kelemahan saya. Jadi kerana itu di Jabatan Pelajaran Selangor, saya menguruskan tentang guru-guru agama Islam untuk negeri Selangor. Jadi saya itu di bahagian pengurusan. Jadi saya dapat berkontor di kurang 6 kali. Dan saya dah bawa macam-macam, maksudnya saya berbesar hati untuk bawa guru-guru daripada Malaysia ini ke sana untuk melihat bagaimana pengajaran bahasa Arab itu dilakukan. Dengan setakat ini, bagaimana yang saya tahu, pengajaran bahasa Arab di Malaysia ini diajar dengan cara berterjemah. Sedangkan di Gontor kita nampak penterjemahan. Di Gontor diajar secara terus, kemudian murid faham sendiri dengan cara banyaklah teknik yang diperhatikan. Tapi tidak seperti kita di Malaysia, pengajaran bahasa Arab dibuat secara jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, setakat ini sejak tahun 2005 bila Jacob diperkenalkan kepada dikenalkan kepada sekolah rendah, pengajaran bahasa Arab adalah salah satu subjek yang diajar di sekolah. Dia cuma ada lebih kurang 1 jam dari 9. Jadi tenang.